Okay, kejadian tubuh badan Rasulullah SAW. Oleh kerana kita telah ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, kita tidak pernah bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay, pasti kita rindu dengan wajah dan bentuk tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, para ulama mengharamkan ke atas umat Islam untuk menggambarkan, okay, serta melakarkan wajah baginda SAW. Okay. Dan marilah sama-sama kita mengetahui bagaimana wajah dan bentuk tubuh badan orang yang paling kita cintai dengan keterangan hadis-hadis yang berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Walaupun Nabi tak pernah bertemu dengan kita, tapi kita adalah umat yang paling dirindui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay. Nabi sering berkata dengan para sahabatnya, aku rindu dengan ikhwan. Lalu para sahabat kata, bukankah kami ikhwan kamu ya Rasulullah? Ya, kamu juga ikhwan aku, tapi yang dimaksudkan oleh ikhwan kat sini, saudara, sahabat, adik-beradik yang dirindu oleh Nabi SAW adalah umat yang mencintai baginda SAW tapi tidak dapat bertemu dengan baginda. Nabi SAW sebut, aku merindui ikhwanku. Siapa ikhwan kamu ya Rasulullah? Itu orang yang mencintaiku, kata Nabi SAW, tapi tidak dapat bertemu denganku. Kitalah yang Nabi selalu rindu. Okay. Allahumma salli asmat. Itu satu nikmat yang paling besar di atas muka bumi ini adalah bermimpi melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan sekali seumur hidup pun jadilah kalau dapat banyak kali lebih baik untuk kita bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi. Amin rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat bermimpi menemui baginda SAW. Itu satu nikmat yang paling besar. Itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah. Dan Nabi SAW sebut, man ra'ani fil manami, man ra'a fil manami, maksudnya faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, faqad ra'ani. Sesungguhnya dia telah melihat aku, sama dengan dia melihat aku sewaktu aku hidup. Sewaktu aku hidup. Okey. Jadi kalau kita dapat melihat Nabi SAW dalam mimpi, insya-Allah satu nikmat yang besar. Itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada satu bab yang menceritakan tentang bermimpi dengan Nabi SAW. Dia bab yang akhir sekali. Ini bab yang akhir. Okey, dah bincang tentang habis semua, wafatan, bincang tentang bermimpi Nabi SAW. Okey. Melihat Rasulullah SAW dalam tidur. Okay. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, qala Rasulullah SAW, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Karena siapa yang melihat aku dalam mimpi, sesungguhnya telah melihat aku. Fa inna syaitana la yatamatsaluni. Okay. Sesungguhnya syaitan tidak boleh menyerupaiku. Okay. Sebab dalam hadis yang lain daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia kata, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Syaitan tidak boleh menyerupai aku. Kalau syaitan menyerupai Nabi SAW, syaitan akan terbakar. Syaitan akan terbakar. Kita sebut tentang tu. Jadi jom kita tengok dulu bagaimana yang dibawakan oleh hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan baginda SAW, bagaimana bentuk tubuh badan SAW, itu semua insya-Allah. Okey, surat 16. Bentuk tubuh Rasulullah SAW. Akhbaruna Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id bin Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu an annahu sami'u yaqulu annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Nabi SAW ni tidaklah terlalu tinggi, kata Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian wala bil qasir. Nabi SAW tidaklah terlalu rendah. Bermaksud di kalangan orang-orang tinggi Nabi kelihatan nampak rendah sikit. Tapi di kalangan orang-orang rendah, Nabi nampak tinggi. Jadi Nabi tidaklah terlalu tinggi sehingga tertonjol di kalangan para sahabat-sahabat yang lain. Tak. Okay. Tapi Nabi SAW tidaklah terlalu rendah sehingga nampak janggal bila bersama dengan para sahabat. Tak. Nabi SAW ni sederhana tinggi dan sederhana rendah. Sederhana tinggi, sederhana rendah. Wallahu alam. Kita tak ada yang menceritakan tentang berapa ketinggian Nabi SAW, tak ada. Tak ada sampai kata sebut Nabi 3 meter, tak ada. 3 meter tinggi sangat kan? Tak ada.
Dia baginda SAW cuma disebutkan bahawa baginda ni tinggi baginda SAW, kalau baginda berada di kalangan orang tinggi, Nabi dilihat sedikit rendah, tapi bila berada di kalangan orang yang rendah, Nabi kelihatan tinggi. Jadi Nabi sederhana, rendah dan tinggi. Taklah tinggi sangat, tak rendah sangat. Kemudian kulit Nabi SAW, kata Anas bin Malik, wala bil abyadil amhaqa. Nabi SAW tidak ada terlalu putih melepak kulitnya. Tapi disebut nanti dalam hadis yang lain, disebut sebagai asmaral laun. Asmaral laun ni azharal laun, putih kemerah-merahan. Kulit Nabi SAW putih kemerah-merahan. Okay. Kemudian Allahumma salli asma disebut sambung lagi dalam hadis tu, wala bil adami, tidaklah terlalu hitam. Jadi Nabi Adam tu dinamakan dia Adam sebab kulit dia hitam manis. Okay. Kulit dia hitam manis. Ada riwayat juga kata Nabi Adam tu namanya Adam sebab Allahumma salli sebab Adam ni diciptakan daripada tanah. Al-Adam dalam bahasa Arab maksudnya tanah juga, al-ard. Jadi tidaklah terlalu hitam. Taklah hitam. Hitam manis pun bukan. Kalau kita kata Nabi SAW hitam manis pun bukan. Nabi SAW azharal laun. Disebut dalam kitab Mawahib Al-Dunia, Imam Al-Bajuri kan. Dia kata asmaral laun ni maksud dia adalah azharal laun, bercahaya, putih bercahaya, putih kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Okay. Wala bil ja'dil qatar. Rambut Nabi SAW tidak adalah terlalu lurus. Wala bis sabti, tidak juga terlalu kerinting. Tidak juga terlalu kerinting. Biasa orang Arab ni dikerinting. Sebab itu orang Arab ni susah nak beli rambut panjang. Sebab dia jadi afro. Dia jadi afro. Dia kerinting halus. Dia sebab Arab ni dia dekat-dekat dengan Afrika kan. Dia kerinting halus. Jadi Nabi SAW bukan kerinting, bukan juga lurus. Macam buat rebonding tu, tak. Nabi SAW rambutnya kalau disebut dalam hadis yang disebut oleh Sayyidina Ali, rambut Nabi SAW ikal. Boleh rujuk pada surat 17 tu. Okay. Adalah Rasulullah tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah, tidak gemuk dan tidak terlalu kurus. Rambutnya tidak terlalu kerinting dan tidak juga terlalu lurus. Okay. Sesungguhnya rambut baginda SAW adalah bergelombang ikal. Rambut Nabi SAW bergelombang. Itu rambut Nabi SAW ni tak disikat pun kemas. Dia boleh disikat dengan jari-jari je, jari jemari je. Senang untuk dibentuk, senang untuk dikemaskan. Sebab rambut Nabi SAW bukan kerinting yang berpintal-pintal, bukan lurus yang akan menghasilkan kalau tak sikat dia akan kusuk masai, Tapi rambut Nabi SAW bergelombang. Ikal bergelombang. Okey, itu disebut tentang tu. Jom sambung lagi. Okey, ba'athallahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Baginda SAW diutus menjadi rasul ketika umurnya 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah ta'asyara sinin. Dan Nabi SAW tinggal di Mekah selama 10 tahun. Hakikatnya 13 tahun, tapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu menggenapkan. Dia menggenapkan. Antara sebabnya adalah nak fokus kepada bentuk tubuh badan Nabi SAW, bukan nak fokus kepada berapa lama tinggal di Mekah. Itu sebut tentang tu. Kemudian Allahumma salli wabil Madinati asyara sinin, dan Nabi tinggal di Madinah 10 tahun. Fatawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si sittina sanah. Dan baginda SAW diwafatkan ketika usianya 60 tahun. Okay, 60 tahun. Ada riwayat kata 63 yang paling sahih. Tapi kenapa digenapkan? Sebab untuk fokus kepada bentuk tubuh badan Nabi SAW. Okay. Pada safi ra'sihi walahiyati isyruna sya'ratan bawda. Dan tidaklah ada pada rambut Nabi SAW dan janggut Nabi SAW melebihi 20 helai uban. Kita akan bincang dalam bab uban Nabi SAW. Okay. 20 helai uban. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia sini duduk depan Nabi SAW. 2 hari 2 malam dia duduk. Nak kira berapa helai uban di kepala dan janggut Nabi SAW. Sebab itu disebut tidaklah pada rambutnya dan pada janggutnya melebihi 20 helai uban. Nanti kita akan bincang Nabi beruban sebab apa. Nabi beruban sebab fikir akhirat. Kita beruban sebab fikir dunia. Kan? Itu bezanya. Kita fikir jiran sebelah baru beli kereta baru. Kita kata mana dia dapat duit baru kita baru ni. Kan? Ekonomi tengah teruk, dia boleh beli kereta baru pula. Kita pening sebab jiran kita beli kereta baru. Lepas tu ada lori hantar ni, perabot pula. Ya Allah, bertukar perabot lagi. Pening
fikir pasal jiran-jiran, beli pabuk baru, beli jiran baru. Kita ni Allahu Akbar, subhanallah. Kita beruban sebab fikir dunia. Nabi SAW fikir akhirat. Sebab satu ketika, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dia tanya dia macam perasan di rambut Nabi SAW sudah ada uban. Lalu dia kata, qad shibta ya Rasulullah. Aku lihat kau dah beruban ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, Nabi menjawab, syayabat ni, yang menyebabkan aku beruban adalah surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, dan surah Iza Syamsu Quwirat. Aku beruban semua sebab surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba dan surah At-Takwir. Para ulama kaji kenapa Nabi sebut macam tu. Rupanya surah-surah ini adalah surah yang menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kemudian dalam surah An-Naba, amma yatasa'alun, mereka bertanya, saling bertanya tentang apa? Anin naba'il azim, dengan satu berita yang besar, itu berita kiamat, kan? Rupanya Nabi berubah ni sebab fikir kiamat. Adakah Nabi akan menemui kiamat? Tak. Nabi tidak menemui kiamat. Nabi risau kita umatnya. Bagaimana dahsyatnya kiamat. Bagaimana keadaan umat di ketika itu akan disesatkan oleh Dajjal. Kan? Itu Nabi fikir. Nabi pening fikir kita. Sampai Nabi beruban. Okay, insyaAllah. Okay. Kalau kena sengat tebuan di kepala, keluar uban Ustaz. Okey, insyaAllah. Nabi sentiasa memikirkan tentang umat dia. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita sambung sikit lagi. Perawi mengenapkan bilangan walaupun kebanyakan riwayat mengatakan bahawa baginda Rasulullah tinggal di Mekah selama 13 tahun dan wafat pada usia 63 tahun. Disebutkan juga di dalam hadis yang lain, tatkala Sayyidina Ali menyifatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, saya ambil dia punya terjemahan dia. Okey. Yang ni hadis ni. Okey. Sayyidina Ali menyifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah, tidak gemuk dan tidak juga terlalu kurus. Rambutnya tidak terlalu keriting dan itu juga tidak terlalu lurus. Sesungguhnya rambut baginda Rasulullah bergelombang, yang ini ikal. Bentuk mukanya tidaklah terlalu bulat dan gemuk, cuma ada ketulan tembam di pipinya yang kemerah-merahan. Okay. Lihat wajah Nabi SAW taklah menggambarkan Nabi seorang yang gemuk, tak? Okay. Kalau orang gemuk ni dia leher tak ada, tenggelam. Okay. Kemudian dia ada double chin ni, ada apa nama? Ada 2-3 lapis dagu je, tak. Nabi SAW pada wajahnya tak nampak Nabi gemuk, tapi ada benjolan di bahagian pipi ni agak tembam sikit, agak tembam dan kemerah-merahan. Okey. Tu disebut tentang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian disebut bahawa anak matanya terlalu hitam. Anak mata Nabi SAW terlalu hitam. Kalau kita anak mata kita ni dark brown, kalau pasport lama kita dia tulis mata kita adalah dark brown, tapi kalau pasport sekarang dah tak tulis lah dark brown ke, warna biru ke, warna hijau ke, tak ada dah. Tak tulis dah benda tu semua. Okay, kita ni mata orang Asia ni dark brown. Kalau mata orang Eropah, bla-bla Rusia sana pun mata dia biru-biru kan. Biru-biru tu. Okay, tapi Nabi SAW tak. Hitam, bahagian hitam mata Nabi SAW sangat hitam. Sangat hitam. Okay. Kemudian bulu matanya melentik. Bulu mata Nabi SAW melentik. Dadanya berbulu hingga ke pusat. Cuma daripada dada ke pusat membentuk satu garisan yang lurus. Jadi bulu tu tumbuh lurus sampai ke pusat Nabi SAW. Cuma ada pada bahagian tu je lah bulu yang agak lebat sikit. Tapi berbulu nipis lah, bukanlah terlalu lebat sangat. Okay. Pada tubuh badan lain-lain tak ada. Okay. Berbeza orang-orang Arab. Orang Arab ni kalau dia tangan-tangan dia berbulu, kadang-kadang kalau buka baju bahagian bahu pun berbulu. Okay. Tak, Nabi SAW tak, bersih. Okay. Tapak tangan dan kakinya berisi.
Tapak tangan dan kakinya berisi. Apabila baginda SAW berjalan, lajunya seolah-olah menuruni anak bukit. Yang disebut dalam hadis, ka'annama yanhatu minas sabak. Nabi berjalan ni, lajunya macam seolah-olah menuruni anak bukit. Bila kita kaji, ada orang tanya saya, Ustaz, Nabi ni ada jogging macam kita tak? Kita pukul 7 ke, petang ke, pukul 5, kita jogging ke taman, pakai tracksuit, pakai t-shirt, kemudian pakai rasut jogging. Ada macam tu tak? Nabi tak adalah formal macam tu. Nabi tak formal macam tu. Tapi Nabi SAW ni, dia setiap masa dia akan bersenam. Setiap masa dia bersenam pada mana? Pada solat baginda SAW. Itu kalau Nabi solat, Nabi sujud, betul-betul terasa sujudnya. Nabi rokok, betul-betul Nabi buat regangan pada tubuh badannya ketika rokok. Angkat takbir bukan macam kita, Allahu Akbar kata. Nabi angkat takbir terasa sendinya, Allahu Akbar kata. Okay, ada tu. Lepas tu kemudian rokok kemas, okay. Jadi itulah senaman Nabi SAW. Yang kedua, berjalan Nabi SAW itu adalah senaman. Bila dikaitkan dengan sains kesihatan, berjalan laju ini, ka'annama yanhatu minas seolah-olah menuruni anak bukit ni, sama seperti satu yang dipanggil brisk walk, B-R-I-S-K-W-A, brisk walk. Jadi brisk walking, brisk walk. Brisk walk ni B-R-I-S-K ni laju, berjalan laju. Tidak dinamakan dia brisk walk kalau perjalanannya kurang daripada 4.5 km sejam hingga 8 km sejam. Kalau kita naik kereta, naik motor kan, tengok mana yang 5 km sejam. Tengok laju macam mana laju 5 km sejam. Boleh kejar tak motor yang kalau dia jalan 5 km sejam? Boleh kejar, tapi kan kita hampir nak berlari kan? Hampir nak berlari. Ya. Itu yang berlaku kepada para sahabat Nabi SAW. Dia kalau berjalan dengan Nabi SAW, lajunya tu seolah-olah macam Allah SWT, dia hampir berlari dah. Hampir berlari. Sebab itu dalam kitab Allah SWT, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ni, okay, disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, disebut ma ra'aitu syai'an ahsan min Rasulullah SAW. Tidak aku pernah lihat seorang lelaki yang lebih tampan, lebih cantik berbanding Rasulullah SAW. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi, dan aku seolah-olah matahari itu beredar pada wajahnya. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi masyatihi min Rasulillah SAW. Tidak aku pernah melihat seorang yang lebih laju jalannya melebihi Nabi SAW. Ka'annama al-ardu tutwa lahu, seolah-olah bumi ini dilipat untuknya. Okay. Inna, kata Abu Hurairah, inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muktaris. Kata Abu Hurairah, kami ini kalau nak berjalan dengan Nabi SAW, kami macam terpaksa, jalan terpaksa, kena lajukan jalan kami SAW, tapi Nabi SAW dilihat tak perlu susah payah untuk itu. Sebab Nabi dah terbiasa jalan laju. Kalau orang dah biasa jalan laju, kita nak kejar, memang macam berlari lah. Sahabat Nabi kata, kami macam seolah-olah hampir berlari dah nak untuk menyaingi Nabi SAW. Sebab itu baginda SAW bila berjalan dengan para sahabatnya, baginda akan berjalan di belakang sekali. Para sahabatnya berjalan di hadapan. Berbeza dengan pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin yang lain. Kalau pemimpin ataupun pembesar berjalan, dia akan berjalan paling depan sekali dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Sebab itu dia panggil pengikut. Sebab dia mengikuti perjalanan ketua dia. Tapi Nabi SAW walaupun ketua, walaupun Nabi Allah, kekasih Allah, Rasul Allah, tapi dia berjalan paling belakang sekali. Ada dua sebab. Sebab yang pertama dia nak lihat, dia boleh tegur daripada belakang sahabat. Okay. Yang kedua adalah memang Nabi sifatnya jalannya laju. Jalan Nabi laju. Jadi sahabat kalau dia berjalan menyaingi Nabi SAW, takkan mampu boleh menyaingi Nabi SAW. Jadi kalau Nabi berjalan dulu di hadapan, pasti Nabi meninggalkan sahabat. Ya, meninggalkan sahabat, buat dia tak ada dah. Mana rupanya tu tinggal jauh kat belakang kan. Itu Nabi SAW kalau berjalan dengan para sahabat, Nabi orang yang berjalan belakang sekali.
Satu, sifat tawaduk Nabi SAW. Bukan sebagaimana pemimpin-pemimpin yang lain. Bila dia pemimpin, di jalan depan sekali dan ada orang mengikutnya di belakang. Tapi tak. Nabi tawaduk. Okay. Nabi berjalan belakang sekali. Okay. Sebut tentang tu. Okay. Ini yang menarik. Apabila baginda SAW dipanggil, ini antara akhlak baginda SAW. Apabila Nabi SAW dipanggil, seluruh tubuh badannya akan berpaling, akan turut berpaling. Kadang-kadang kita dipanggil ni, contohnya kita panggil, Ustaz, kita tulis pada je. Ya, ada apa? Tapi Nabi SAW tak. Bila Nabi SAW dipanggil, dia akan arahkan semua wajahnya dan badannya dan dadanya kepada orang yang memanggilnya. Inilah akhlak baginda SAW. Bukan kadang-kadang dia tengah type message, Zat, apa tengah sibuk ni. Sombong sangat orang tu sombong sangat ustaz tu. Jadi kalau kurang-kurangnya toleh, ya ada apa, kan kita toleh kan. Tapi akhlak baginda SAW bukan sekadar toleh, baginda akan memusingkan badannya kepada orang yang memanggilnya. Kita nyaut je tapi tak pandang pun. Itulah yang berlaku pada kita. Jauh sangat akhlak kita dengan baginda SAW. Sedangkan baginda ni seorang yang sangat Allah tinggi kedudukannya di kalangan masyarakat. Nabi Allah, pemimpin tertinggi Madinah, kan? Tapi Nabi SAW tetap menghormati kepada siapa juga yang berkata-kata dengannya. Nanti kita akan bincang tentang kata-kata Nabi SAW juga. Nabi tak pernah mencelah bila orang bercakap. Nabi tak pernah mencelah sahabat bercakap. Sampailah sahabat tu berhenti bercakap, barulah Nabi mencelah tu beza sangat dengan kita. Kita kadang-kadang cakap untuk potong cakap orang tu, kita cakap kuat-kuat. Ataupun kita cerita juga, kita nak potong cerita dia kan, kita cerita juga. Itu akhlak kita lah, jauh sangat dengan akhlak Nabi SAW. Okay. Kemudian di antara ada tanda khatamun nubuwah di belakang, di antara dua bahunya. Seketul daging yang tumbuh di belakang tubuh badan Nabi SAW, di belikat Nabi SAW, atau lebih tepat adalah setentangan jantung, dan besar daging yang tumbuh itu adalah sebesar telur burung merpati, sebesar telur burung merpati. Okey, Allahumma salli. Nanti kita akan bincang bab seterusnya nanti kat sini nanti bab khatamun nubuwah. Sekejap apa ni, kita akan bincang pelihara rambut. Okey. Yang surat 36 nanti kita akan bincang bentuk khatam an-nubuwah, tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, nanti disebut tentang insya-Allah. Okey, seterusnya lagi nampak. Dialah yang paling peramah. Dia jugalah yang paling benar dalam kata-kata dan perbuatannya. Kemudian disebut dia juga lemah lembut, pergaulannya rahmah. Barang siapa yang pertama kali melihatnya akan timbul ketakutan, dan barang siapa yang sudah mengenalinya maka akan jatuh cinta dengannya. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang sama dengan dia, yang baginda Rasulullah selepas ini dan sebelum ini dan selepas ini, kata Sayyidina Ali. Dalam bab pergaulan yang ramah ni, dia ada satu kisah dalam bab sifat tawaduk Nabi SAW, sifat tawaduk Nabi SAW, sifat akhlak Nabi SAW, sifat akhlak. Okay. Ada satu kisah kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bila tiba-tiba ada seorang laki-laki daripada Bani Shanu'ah datang. Okay. Aku Ashirah. Dia nama dia Uyainah binti Hishnin al-Farazi. Dia ni orang yang paling jahat lah di kalangan kaum dia. Ini paling jahat di kalangan kaum dia. Kemudian satu hari kata Aisyah, istazana rajulun min Rasulillah ala Rasulullah SAW. Dia minta izin nak jumpa Nabi. Dan ketika itu kata Aisyah, wa ana indahu, aku bersama dia. Boleh rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Okey. Bab akhlak Rasulullah SAW. Tiba-tiba Nabi kata bi'sa bin Ashirah. Ala lelaki ni pula datang tadi maksudnya lelaki yang tadi dikenali jahat lah. Okay. Kemudian tu ma'azina lahu,
bila dia berizinkan dia masuk dan bertemu Nabi SAW, fa'alana lahul qaul. Nabi ni bercakap dengan penuh ramah sekali, lembut kata-kata Nabi SAW, rendah intonasinya, menodayu intonasi Nabi SAW. Falamma kharaja, bila lelaki itu keluar dan balik, qultu, aku kata Aisyah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulta ma qulta, kau tadi masa dia datang, ya Rasulullah, nampak kau tak suka dia. Kau sebut adalah lelaki daripada Bani Asyirah ni pula, dia kata, sebab dia adalah lelaki yang paling jahat kan, di kalangan kaum dia tu. Summa alanta lahul qaul, tapi kamu bercakap dengan dia, Masya Allah, lembutnya, ya Allah, ramahnya, kan, mesranya. Dan Nabi SAW bersabda, faqala ya Aisyah, wahai Aisyah, inna min syarrin nasi man tarakahun nasu auda'ahun nasu ittaqa'a fuhshihi, kata Nabi SAW. Seburuk-buruk manusia ini adalah manusia yang ditinggalkan oleh manusia yang lain ataupun dijauhi oleh manusia lain. Okey, sebab takut akan kejahatannya. Jadi Nabi tak naklah sampai lelaki daripada Bani Asyirah tadi ni jadi manusia yang paling buruk. Manusia yang paling buruk sebab semua orang takut dengan kejahatannya ataupun meninggalkan dia sebab kejahatan dia. Tak. Jadi walaupun jahat mana dia pun, kita kena beramah mesra dengan dia, kena lembut. Inilah akhlak baginda SAW. Nabi pergaulannya ramah. Okay? Barang siapa yang pertama kali melihat baginda SAW akan timbul ketakutan. Dia bukan ketakutan macam apa tau. Dia oleh kerana ada auranya. Aura, kemudian ada Izzah ni, Masya Allah, apa nama? Izzah ni kemuliaan dia. Macam kita nak jumpa yang Tuan Agung lah. Yang Tuan Agung kan manusia biasa juga. Lagi-lagi apa nama Raja Abdullah ni, Sultan Abdullah ni lagilah dia mesra dengan orang ramai, dengan rakyat kan. Tapi kita bila berhadapan dengan dia, kita macam aduh, menggigil, takut lah. Ataupun kita rasa macam takutnya kan. Tapi bila dah berbual dengan dia tepuk-tepuk bahu kita apa semua, kata ya Allah, tuanku punya macam ni. Nabi jauh lebih daripada itu. Maksudnya Nabi lebih baik. Siapa pertama kali jumpa Nabi SAW akan timbul gerun sebab keizzahan Nabi SAW. Okay. Bagi orang kafir yang ada niat buruk pada Nabi SAW, memang Allah campakkan ketakutan pada tubuh, pada dalam hati musuh Nabi SAW. Pertama kali jumpa Nabi SAW, dia akan takut sebab memang Allah campakkan ketakutan pada musuh, pada hati musuh-musuh Nabi SAW. Okay? Tapi bila dah berbual dengan Nabi SAW, seorang tu akan jatuh cinta seolah-olah dia lah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Itu yang berlaku kepada sahabat Nabi SAW, namanya Amru bin Al-As. Amru bin Al-As. Okay? Kata Amru Al-As ni saya bawakan, tak ada dalam buku ni. Tak maaf ni dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Okay. Dia sebut bahawa Rasulullah menghadapkan wajah dan ucapan beliau kepada orang yang paling rendah darjatnya dan pada satu kaum. Kita bincang tadi kan. Okay. Bagi menghiburkan dan membesarkan hati mereka. Jadi Nabi tak tinggalkan dia dalam keadaan dihina dan sebagainya. Nabi akan mendampingi. Okay. Kata Amru Al-As, satu hari Nabi SAW ni berbual dengan aku dan bercakap dengan aku dengan begitu lembut sekali, begitu mesra sekali, sehingga timbul dalam hati aku ni bahawa aku ni kata Amru Al-As, sahabat yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Lalu Amru Al-As ni dia tak segan nak tanya Nabi SAW, faqultu ya Rasulullah, ana khairun au Abu Bakrin, akukah lebih baik ataupun Abu Bakar? Nabi SAW ni jujur. Taklah kita kata depan orang ni cakap baik, tapi belakang ni ni pula yang baik. Mana satu yang baik ni? Tak. Okay. Zakia sekarang ni surat surat 17. Surat 17. Okay. Allahumma salli. Nabi SAW jujur, dia kata Abu Bakar. Dia kata tak puas hati. Mungkin Abu Bakar betul. Abu Bakar ni memang dia terbaik. Maksudnya Allahumma salli memang dia hijrah bersama-sama Nabi SAW. Kemudian Allahumma salli dia dia yang paling banyak menemani Nabi SAW, menemani Nabi SAW. Memang dia terbaik lah. Aku tak sehebat Abu Bakar. Lalu
Dia tanya lagi soalan. Fakultu, dan aku bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, ana khairun au Umar? Aku ni, akukah lebih baik ataupun Umar? Dia jawab Umar. Dia kata, Umar okey. Tapi Nabi layan aku macam seolah-olah aku ni yang paling baik ni, paling dicintai oleh Nabi SAW. Okay. Dia kata kalau Umar mungkin, Umar ni memang ialah Nabi pun puji dia, Nabi memang Islam tu berkembang di zaman Sayyidina Umar kan. Jadi dia pun dia kata memang layaklah Umar berbanding aku. Tapi dia tak puas hati. Aku ni nombor berapa ni? Sebab layanan Nabi SAW macam aku ni seolah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Lalu dia tanya Rasulullah, ana khairun am Uthman? Au Uthman? Akukah lebih baik ataupun Uthman? Nabi jawab Uthman. Okay, Nabi jawab Uthman. Dan bila aku bertanya, fasadaqani, lalu aku membenarkan semua apa yang Nabi kata. Dan falau waditu anni lam akun sa'altu. Ya, aku rasa menyesal tanya. Satu. Yang kedua, aku tidak bersadang untuk bertanya soalan berikutnya sebab aku tahu selepas daripada Osman mungkin Ali. Daripada Ali mungkin ni. Tapi sebab apa Sa'ad bin Amr bin Al-As ni rasa macam akulah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Sebab Nabi bila bermesra dengan dia, berbual dengan dia, Nabi tepuk-tepuk bahunya, Nabi usap-usap pahanya, Nabi dengan muka yang manis, tidak mengalihkan matanya, tidak melihat benda yang lain, melainkan mata Nabi SAW terpaku pada wajah Amr al-As, dan suara intonasinya lembut, dan Nabi kadang-kadang bergurau dengan dia, sehingga kan Amr al-As ni macam istilah yang kita kasar kita panggil perasan Amr al-As perasan, dan dia merasakan bahawa dia adalah orang yang paling dicintai berbanding sahabat-sahabatnya lain. Sebab itu dia terkeluar soalan ni. Inilah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian selepas tu insya-Allah jom kita tengok lagi yang bawah ni. Demikian pula Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita tentang bentuk tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, Rasulullah mempunyai tubuh badan yang sedang. Marbu'an ni tak gemuk sangat, tak kurus sangat, tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu rendah. Serta bentuk tubuh badan baginda SAW cantik. Rambut baginda SAW tidak terlalu kerinting, tidak juga terlalu lurus kaku, dan kehitaman warna rambut baginda SAW. Bila baginda berjalan, maka jalannya cepat. Okey, jom masuk yang seterusnya. Diriwayatkan yang bersumberkan daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu an ceritakan tentang Rasulullah SAW adalah seorang lelaki yang berwatakkan sederhana. Kalau kita rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, sebab apa yang saya ambil ni semua adalah berdasarkan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Boleh, kalau ada siapa ada kitab tu boleh rujuk. Ada hadisnya ada dalam semua. Okey. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, Nabi SAW ni seorang lelaki yang marbu'an, raba'atan ataupun marbu'an, berwatakkan sederhana. Tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Bahu baginda SAW bidang. Tapi nampak pada baginda Nabi SAW ni dia cantik bidang. Rambutnya yang lebat mencapai cuping telinganya. Bila baginda SAW mengenakan pakaian merah, kerana kulit Nabi SAW ni putih bercahaya kemerah-merahan, bila pakai baju warna merah, Masya Allah, lagi terselahlah warna kulit Nabi SAW. Sebab itu disebut dalam bab dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bab pakaian Nabi SAW. Kata Abu Juhaifah radhiyallahu an, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat baginda SAW memakai pakaian yang diperbuat daripada kain yang berwarna merah, hullatun amra'u, faka'anni anzuru ila bariqi saqai, seolah-olah aku melihat ada kilauan cahaya yang memancar daripada kedua betis Nabi SAW. Sebab Nabi ni kalau pakai seluar ke, pakai kain ke, sarung ke ataupun jubah ke, dia hujung kainnya tu adalah di separuh betis.
Tinggilah, bukan atas buku lali sikit lah, separuh betis. Bukanlah sampai melepasi betis, tak. Melepasi buku lali, tak. Kalau atas sikit pun atas daripada buku lali. Atas buku lali. Jadi bila kulit Nabi putih kemerahan, pakai baju warna merah pula, memang terselahlah warna kulit putih Nabi SAW ataupun putih warna kulit Nabi SAW yang putih tu. Sebab itu kata Abu Juhaifah faka'anni anzuru, seolah-olah aku melihat ila bariqi saqaihi, ada cahaya kilat. Bariq ni maksudnya adalah barku, kilat. Kilat peti tu, peti kan, kilat tu bercahaya di betis Nabi SAW. Itu disebut tentang kulit Nabi SAW yang putih kemerah-merahan. Cantik. Okey. Seterusnya, okey, saya sambung sikit lagi. Ini hadis yang baca tadi tu. Okey. Dalam riwayat yang lain bersumberkan Sayyidina Ali bin Abi Talib, dikatakan bahawa Nabi SAW tidaklah berpewatakan tinggi, tidak juga berpewatakan pendek ataupun rendah. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Kalau bersalaman dengan Nabi SAW rasa empuk tapak tangan Nabi SAW. Menunjukkan bahawa Nabi SAW memiliki badan yang berisi, bukan gemuk, bukan kurus kering sehingga bersalaman pun rasa macam tulang je, tak. Dia tapak tangan dan kaki baginda SAW terasa tebal. Kepalanya besar, kepala besar ni simbol memiliki akal yang cerdik, akal yang bijak. Okay. Demikian pula tulang sendinya ni luas, bulu dadanya memanjang. Bila baginda berjalannya laju seakan-akan sedang turun daripada tempat yang ke tempat yang rendah. Okay. Tidak pernah aku melihat orang seumpama baginda SAW baik sebelum maupun sesudahnya. Okay, ini para sahabat semua nak menggambarkan bagaimana cantiknya Nabi SAW. Okay. Dalam satu riwayat yang lain, daripada Hasan bin Ali radhiyallahu an berkata, dia pernah bertanya kepada bapa saudaranya iaitu Hind bin Abi Halah tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Hind menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berjiwa besar dan berwibawa. Wajahnya cerah bagaikan bulan di malam purnama. Baginda lebih tinggi daripada orang yang pendek dan lebih pendek daripada orang yang tinggi serta berjiwa pelindung. Nabi ini berjiwa pelindung. Okay. Rambutnya bergelombang. Apabila baginda menyikat rambutnya, maka dibelahnya menjadi dua bahagian. Rambut Nabi SAW, Nabi belah tengah lah. Okay. Bila tidak, maka hujung rambutnya tidak melampaui daun telinga. Kalau maksudnya Nabi tak sikat rambut pun, hujung rambut Nabi SAW pada bahagian tepi tu tidaklah sampai menutup keseluruhan telinganya. Ada disebut dalam hadis, rambut Nabi SAW adalah ila nisfi uzunai, di separuh telinga Nabi SAW. Separuh telinga lah jadi. Taklah tutup semua separuh telinga ni. Okay. Okay. Rambutnya disikat dengan rapi sehingga nampak selalu bersih, sebab Nabi SAW dia banyak meminyakkan rambutnya. Okay. Dan kalau Nabi meminyakkan rambutnya, baju Nabi SAW katabud zayyat, baju Nabi SAW ni macam baju si penjual minyak. Jadi bertumpuk-tumpuk minyak pada baju Nabi SAW, sebab Nabi kalau meminyakkan rambutnya, minyak apa? Minyak zaitun. Itu Nabi kata, kulu az-zaita, makanlah kamu daripada minyak zaitun. Wadahinu bihi, dan berminyaklah dengannya, iaitu minyak zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakah, kerana zaitun ini daripada pohon yang diberkati. Sebab Allah bersumpah dengan watini wa zaitun. Jadi bila Nabi SAW meminyakkan rambutnya, banyak dilumur minyak sehingga berkilat rambut Nabi SAW. Sebab itu Anas bin Malik radhiyallahu an mengambil masa 2 hari untuk mengira uban Nabi SAW. Sebab kalau Nabi meminyakkan rambutnya, keseluruhan rambut Nabi SAW, uban tidak kelihatan sebab seluruh rambut Nabi SAW berkilat. Berkilat. Okay. Itu disebut tentang tu. Okay. Jadi sebab itu Nabi SAW kalau merapikan ataupun meminyakkan rambut Nabi SAW, disebut illa ghibba. Dia selang sehari.
Hari ni Nabi meminyakkan rambutnya, kemudian Nabi menyikat rambut, merapikan rambutnya, esok tak? Esok tak. Sebab apa? Sebab Nabi tak naklah jaga rambut ni, buang masa jaga rambut. Satu. Yang kedua, Nabi tak nak sama orang perempuan. Orang perempuan ni memang hari-hari kena sikat rambutnya. Sebab rambut orang perempuan ni panjang dan perlu diurus. Lelaki ni tak perlu. Macam lagi rambut Nabi SAW ni ikal, tak perlulah setiap hari meminyakkannya kan. Jadi, tapi Nabi SAW meminyakkannya, Allahumma salli asmat, illa riba. Maksudnya selang sehari. Selang sehari. Okay. Sebab tentang tu. Ni yang cerita pasal uban tu kan. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kana idza dahana ra'suhu lam yura minhu syaib. Kalau Nabi meminyakkan rambut dia, oleh kerana banyak minyak yang dilumur pada rambut Nabi SAW, minyak tu minyak zaitun, minyak diberkati, sehingga kan seluruh rambut tu berkilat, dan kata Jabir bin Samurah, tidak kelihatan uban baginda SAW. Wa idza lam yadhun ru'ya minhu syai'. Kalau Nabi tidak meminyakkan rambut baginda SAW, akan kelihatanlah sedikit uban baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay. Itu Abdullah bin Umar kata, innama kana syaibu Rasulullah SAW nahwan min ishrina sya'ratan bayda. Kata Abdullah bin Umar, uban Nabi SAW lebih kurang, dia kata 20 helai uban. 20 helai uban. Okay. Itu disebut tentang tu, insyaAllah. Okay. Terus kita masuk dalam yang panjang sikit ni. Apabila baginda menyikat rambutnya, dia bilang okey. Ini yang panjang. Kemudian Allahumma SWT, rambutnya disikat dengan rapi dan selalu nampak bersih. Dahinya lebar, alisnya ataupun alis ni kan, kening. Keningnya melengkung bagaikan 2 bulan sabit yang terpisah. Okay. Di antara keduanya terdapat urat yang nampak kemerah-merahan ketika marah. Jadi Nabi tak pernah marah orang dengan intonasi yang sampai orang ni kecil hati apa ataupun terasa hati. Nabi tak pernah. Nabi SAW bila Nabi marah, sahabat dapat tahu Nabi marah adalah berdasarkan kepada urat besar yang timbul di antara 2 kening Nabi SAW. Jadi kalau Nabi marah, timbul urat warna merah sini, berarti Nabi marah. Tapi Nabi tak menzahirkan kemarahan dengan suara ataupun intonasi yang tinggi. Nabi tak. Cuma Nabi tahan marahnya. Nabi tahan marah. Itu bila ada sahabat tanya, dia minta nasihat kepada Nabi SAW, dia kata Nabi, la taghdab. Betul? Nabi ulang lagi, la taghdab. 3 kali Nabi ulang, la taghdab. Jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah kan. Barulah Nabi ajar bagaimana ni kalau marah, suruh ambil uduk, kalau berdiri suruh duduk, kalau duduk suruh baring kan. Okey, itu kisah tentang tu. Nabi SAW takkan marah macam tu. Kecuali kalau perkara itu dilanggar adalah berkaitan dengan larangan Allah SWT. Nabi takkan berdiam diri, Nabi akan memastikan benda itu akan tertegak. Kita sebut tentang tu. Okey, jom insya-Allah terusnya. Okey, sebab itu kadang-kadang kalau kita rujuk dalam satu riwayat, kata kening Nabi ni bersambung. Tak bersambung sebenarnya. Tak bersambung. Cuma bila urat tu timbul, dilihat daripada kejauhan nampak macam kening Nabi bersambung. Tak sambung. Dia umpama macam 2 bulan sabit yang terpisah. 2 bulan sabit yang terpisah. Cantiklah melengkung. Okey, cantik. Tahu tak apa hikmahnya kening ni? Apa hikmah kening? Sebab itu kenapa dalam Islam ni dia haram mencukur kening. Haram cukur kening. Sebab apa? Okay, sebab dia akan merubah raut wajah seorang. Kalau tak ada kening terus tak cuna semua. Terus tak handsome lah lelaki kalau tak ada kening. Kening ni ya Allah, walaupun dia simple tapi dia macam penting penting. Kalau tak ada menakutkan. Dalam botak pula tu kan. Lagi-lagi ni manusia ke jin ni. Okay. Allahumma salli alaihi. Okay. Sebab tu bila make up dia ataupun ni apa kan, yang difokus adalah kening dulu. Selain daripada yang lain-lain, warna-warna yang dia highlight kan contohnya kan. Benda yang patut dimerahkan lagi. Tapi kening dulu. Kening kalau tak
hitamkan, tak pekatkan ini, dia tak cantik kan. Sebab itu kening sebenarnya kalau kita buang dia memang tak cantik. Sebab itu haram cukur kening. Okay. Satu lagi, hikmahnya kening ni, kalau kita dah 40 tahun, 50 tahun, ada 60 tahun, tak pernah pergi kedai gunting, tolong guntingkan saya punya kening sampai tertutup mata dah, tak ada kan. Sebab kening ni adalah bulu yang paling susah nak tumbuh dan lambat tumbuh. Jadi kalau kita cukur, dia nak tumbuh balik, lambat, kan cepat lambat. Sebab itu haram cukur kening sebab dia susah nak tumbuh. Okay, satu. Yang ketiga, itu yang kedua kan. Yang ketiga, rupanya kening ni awning rumah kita kan, daripada tempias. Kalau rumah tak ada awning depan pintu, air mercik masuk dalam rumah kan, basah dan umpamanya kan. Okay, itu ada awning dia. Ada bumbung sikit awning. Okay. Kita punya kening sebenarnya nampak cantik Kalau peluh tu masin, ada garam kan. Kalau masuk dalam mata pedih. Kalau masuk dalam mulut rasa macam masin kan. Okay, bila dia mengalir peluh tu ataupun hujan-hujan yang Allah SWT yang renyai, dia bila kena jatuh kat dahi, okay, nampak awning ni. Dia akan alirkan air tu sama ada ikut sebelah mata ni, sebelah mata, antara mata dengan hidung. Okay. Kemudian kalau dia jatuh sini, dia akan masuk mulut. Tapi Allah SWT buat longkang kecil, nampak tak? Mana longkangnya? Ni longkang kecil ni. Jadi dia air akan jatuh sini tepi mulut. Dia tak masuk dalam mulut. Dia tak masuk dalam mulut. Kemudian sebelah sini pula. Okay. Kalau dia jatuh sini, dia akan dialihkan ke tepi ni. Tepi jatuh ke bawah. Jadi dia peluh tak akan masuk dalam mata. Kemudian kalau ada hujan-hujan renyai-renyai, gerimis, dia tak akan masuk dalam mata. Allah alirkan. Jadi kening ni, awning untuk alirkan peluh tadi, jangan masuk dalam mata. Dia akan lalu kat tepi hidung ni, antara mata dengan hidung, kemudian lalu dekat hidung ni. Kalau tak ada longkang ni, dia akan terus masuk dalam mulut. Kan? Tapi oleh kerana ada longkang ni, dia akan masuk longkang ni, lalu tepi mulut. Jatuh. Kita pula cabut, lepas tu lukis. Memang tak cantik. Kena hujan, cair lukisannya, terus hitam. Lagi mengerikan. Lagi mengerikan. Okay. Itu disebut tentang. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Sama sikit lagi. 9.54 dah, cepatnya masa berlalu. Okay. Kemudian, hidungnya mancung. Di puncaknya ada cahaya yang memancar. Sebab hidung Nabi SAW mancung, ada cahaya di ujungnya. Kalau orang tidak mengamati dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan mengira hidung Nabi ni bengkok. Dia mengira puncak hidungnya lebih mancung ataupun bengkok dalam riwayat yang lain. Okay. Jadi oleh kerana Nabi SAW hidungnya mancung sehingga ada cahaya di hujungnya. Okay. Seterusnya, janggut Nabi SAW tebal, kedua pipinya gebu, ada benjolan di bahagian pipinya tu yang kemerah-merahan. Kemudian mulutnya lebar serasi dengan wajah baginda SAW. Giginya agak jarang teratur rapi. Dia gigi depan ni, gigi kapak tu dia sedikit renggang. Tapi gigi yang daripada yang belakang-belakang tu semua tersusun rapi. Dia yang renggang, gigi kapak Nabi SAW sedikit renggang. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau Nabi SAW berbicara, aku lihat butiran mutiara keluar berjujuran, berguguran daripada di antara kedua gigi Nabi SAW. Antara kedua gigi Nabi SAW. Itulah disebut tentang tu. Okey, bulu dadanya halus, lehernya jenjang dan tegak bagaikan leher kendi. Maksudnya Nabi ni, kalau orang gemuk dia tak ada leher, terbenam leher dia kan. Tapi kalau Nabi SAW tak, dia ada leher Nabi SAW jenjang. Okay. Bagaikan kendi. Kendi ni itulah teko tu kan, teko cerik tu. Okay, Allahumma salli alaihi wasallam. Bentuk tubuhnya sederhana, badannya berisi, perut dan dadanya sejajar. Perut dengan dada sama tinggi. Bukan perut lebih tinggi daripada dada. Okay. Dadanya bidang, jarak di antara kedua bahunya lebar dan tulang sendinya besar. Badannya tidak ditumbuhi bulu, nampak bersih bercahaya. Dari pangkal leher hinggalah ke pusat tumbuh bulu yang tebal bagaikan garisan. Kedua dada dan perut Nabi bersih selain yang disebut di atas tadi, maksudnya dada
dengan perut ni bersih, tak ada bulu-bulu. Yang ada hanyalah bulu pada bahagian dada. Kemudian ada bulu yang halus tumbuh sampai ke pusat Nabi SAW. Itu disebut tentang tu. Okey, Allahumma salli alaihi wasallam. Kedua hasta ataupun bahu dan dada bahagian di atas berbulu halus. Dia adalah bulu-bulu halus sikit ke bahagian apa nama? Lengan ni sikit tapi taklah sampai lebat sangat. Okey. Kedua ruas tulangnya tangannya panjang, tapak tangannya lebar. Okey. Kedua tapak tangan dan kakinya tebal. Jari jemari Nabi SAW panjang. Lekukkan tapak kaki Nabi SAW tidak menempel ke tanah. Kalau orang gemuk dia macam tayar pancit lah. Dia ada ni. Kalau pijak tu macam semua print ke atas lantai tu, semua tapak kaki terprint. Tapi Nabi SAW tak. Dia ada lekuk pada bahagian tu, jadi macam orang biasalah, orang kurus. Kalau dipijak kan nampak dia hanya jari-jari sikit, lepas tu dia ada lekuk kan kat situ kan. Itulah sama dengan Nabi SAW. Okay. Kedua kakinya licin sehingga air pun tidak mampu melekat pada kulit Nabi SAW. Jangan bayangkan macam kulit Nabi ni macam Allahumma salli daun keladi siram tak melekat langsung air, tak. Maksudnya tak ada air yang menempel sebab kulit Nabi sangat halus. Sangat halus dan sangat mulus. Okey, bila bagi Nabi SAW diangkat kakinya dengan tegap, dia melangkah dengan mantap dan berjalan dengan sopan. Okey. Jalannya cepat seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Bila baginda menoleh seseorang maka akan memalingkan seluruh wajahnya. Okey. Tadi jalannya okey. Seluruh badannya, pandangan matanya terarah ke bawah hingga pandangannya ke bumi lebih lama daripada memandang ke langit. Ini jalan orang yang tak sombong ni. Jalan orang yang tak sombong. Maksudnya Allahumma salli kalau sombong ni diiktibarkan dengan hidung tinggi. Bukan hidung tinggi tu mancung. Dia jalan mendongak. Jalan mendongak. Tak. Nabi SAW jalan tawaduk. Lebih banyak menunduk ke bumi daripada mendongak ke langit. Okey. Allahumma salli alaihi wasallam. Okey. Kita jalan mata melilau Okey, beza. Allahumma salli alaihi wasallam. Terusnya pandangannya penuh makna. Bila sahabat berjalan, maka baginda berjalan di belakangnya, dan bila berselisih maka baginda menyapanya dengan salam. Ini hadis yang berkaitan dengan tubuh badan Nabi SAW. Banyak lagi hadis-hadis yang kita akan bincang. Antaranya ini tempat menyimpan selipar Nabi SAW di Museum Tok Kapi. Okay. Selipar Nabi ni. Selipar Nabi ni. Okey, Allahumma salli. Ini ada satu lagi hadis daripada Jabir bin Samurah. Kemudian kita akan bincang tentang gambar-gambar selipar ni masih tersimpan di Museum Tok Kapi di Istanbul, Turki. Ini yang sahabat print daripada batu. Kan Nabi kan sifat Nabi berat. Nabi ni bukan Nabi berat pada maknawi, wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW sangat berat, amanah sangat berat. Tapi hakikinya zahirnya pun Nabi memang berat. Lepas tu Nabi kalau memijak apa-apa, bumi tu lekuk dengan pijakan Nabi SAW. Itu yang kita lihat banyak yang print tapak kaki Nabi SAW ni. Ada print atas emas, ada print atas perak, kan. Semua itu adalah dia daripada lekukkan batu tu. Jadi batu tu dicuahkan perak di atasnya untuk ambil bekas tapak kaki Nabi SAW tu. Tapi bukanlah penuh macam ni. Ini tapak kaki Nabi SAW pijak batu, tenggelam lah. Bila tenggelam semua akan terprint lah kat batu tu. Terprint kat batu. Okey, disebut tentang tu. Berapa panjang daripada sini sampai sini? Sampai ujung jari ni sini berapa? 10.5 inci. Ikut dalam riwayat 10.5 inci. Okay. Nabi SAW ni 10 poin tinggi lah. Saya kalau ikut betul-betul print atas ni mungkin 7 inci je. 7 inci kaki Nabi 10.5 inci. Itu sebut tentang tu, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Saya rasa cukup sekadar tu dulu. Kita sambung untuk pertemuan kita yang datang. InsyaAllah baru bincang beberapa hadisnya, kita dah sampai ke pukul 10 pagi. InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni mampu memberi sikit gambaran kepada kita bagaimana cantiknya tubuh badan Nabi SAW.
Dan sebenarnya Nabi adalah bukti kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Jadi bukti kepada ayat ini adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda adalah manusia yang paling sempurna ciptaannya. Tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Kulit Nabi tidaklah terlalu hitam, tidaklah terlalu putih, tapi kulit Nabi SAW bercahaya. Rambut Nabi SAW tidak terlalu kerinting, tidak terlalu lurus, tapi ikal bergelombang. Mulut Nabi SAW lebar sesuai dengan bentuk wajah Nabi SAW. Hidung Nabi mancung, ada cahaya di hujungnya. Mata hitam Nabi SAW, Allahumma salli hitam pekat. Kemudian kening Nabi SAW seumpama macam 2 bulan sabit yang terpisah. Itu memang menggambarkan cantiknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya rasa cukup sekarang tu. Saya buka kalau ada soalan 1-2 sebelum kita tutup, insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bila dengar akhlak Nabi, kita yang tak pernah jumpa memang terus jatuh cinta, jatuh sayang. Betul. Sebenarnya teringin lah nak ada akhlak yang sebegini indah. Agaknya macam mana nak dapat sikit pun. Nak dapat sikit je. Cuma nak berakhlak dengan akhlak baginda Rasulullah, kita kena tahu dulu akhlak baginda macam mana kan. Kita tahu kan. Tengok apa yang kita mula daripada yang kecil dulu lah. Yang kecil dulu apa dia. Intonasi Nabi cakap, kemudian Nabi tak marah, kemudian Nabi akan hormat semua orang kan, itu boleh kita di situ. Okay. Saya kadang-kadang ada seorang sahabat tu dia kata kalaulah Nabi hidup zaman ni dan kita berakhlak dengan akhlak Nabi SAW pada zaman ni, orang mungkin akan kata kau ni baik tak kena tempat lah. Baik tak kena tempat. Contohnya apa? Macam bawa kereta lah kan. Kita bawa kereta, lepas tu ada orang cilok depan kita, potong. Kita kata tak apa, masuk. Mungkin dia ada emergency kot, mungkin dia tak tahan nak buang air tu, ataupun isteri nak bersalin kot, ataupun ada emergency ayah jatuh sakit kot. Kita mungkin akan sangka baik pada semua orang. Tapi kalau dah 10 kereta ataupun dah 3-4 kereta, tak boleh jadi ni. Semua nak cilokkan depan aku ni, aku nak bergerak bila ni? Kan? Nak bergerak bila ni? Okay? Allah SWT. Jadi kita mungkin tak boleh bagi ruang dah, cukup 1-2 cukup dah. Itu kita. Tapi Nabi SAW tak. Nabi akan sangka baik pada semua orang. Tak apa bagi jalan ni. Kita kadang-kadang kita sebut engkau ni tak baik, kena tak buat baik tak kena tempat lah. Ataupun macam traffic light. Ni traffic light paling susah lah. Traffic light merah maksudnya berhenti kan. Tapi kalau pukul 3 pagi tak ada orang, rasa-rasanya kalau Nabi berhenti tak? Nabi berhenti sebab merah tandanya berhenti, bukan jalan. Tak ada orang. Tak, merah kan tandanya berhenti. Nabi akan berhenti. Kalau kita buat macam tu, pukul 3 pagi tak ada orang, kita berhenti. Kan? Masa berhenti ni? Merah. Mana ada orang pukul 3 pagi? Jalan je lah, dia kata kan. Jalan je lah. Tak boleh, merah berhenti. Orang tu akan cakap dengan kita, kau ni baik tak kena tempat lah. Baik tak kena tempat. Sebab itu tingginya akhlak Nabi SAW. Sehingga kita pada zaman ni pun memang susah nak berakhlak. Tapi kita mulakan dengan yang kecil dululah. Kita menghormati janji, jumpa orang bisalam, tak kira kenal tak kenal. Kemudian kalau orang buat salah dengan kita, maafkan. Lepas tu sangka baik dengan orang. Itu kita mula dengan tu dulu, insyaAllah. Okay, insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih Ustaz. Terima kasih, insyaAllah. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tangguh. Kita jumpa untuk minggu depan, insyaAllah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam itu atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buku biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini harus kita miliki kerana kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, perjalanan hidup Rasulullah hendaklah kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang selayaknya kita contohi dan ikuti. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua
Terima kasih kepada tim Gemenur Iman. Terima kasih kepada sahabat ilmu. Sebelum menutup majlis, izinkan saya membuat sedikit ibahan Ustaz. Silakan. Pada pukul 2 petang kita ada tahsin Al-Quran bersama Ustazah Helen Sukma Indah. Pada pukul 5:15 petang kuliah asar bersama Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. Pada pukul 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Imam Muhammad Nazri bin Mustaqim dengan tadabbur Al-Quran. Pada pukul 9 malam talaqi Al-Quran JNI bersama Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh. Dan kuliah akhir kita pada pukul 9:15 malam kuliah Isyak bersama Al-Fadil Ustaz Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan kitab Al-Muhimmah Al-Mawa'iz Al-Badi'ah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik itu dan kelemahan itu datang daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Ustaz, Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dah keluar. Jumpa nanti petang. Yang ingin bertahsin boleh masuk kuliah pukul 5:15 ni, dia 5:15 petang bersama Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh. Terima kasih semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sama-sama. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Tanya boleh? Siapa? Oh, Kak Fahana. Silakan Kak Fahana. InsyaAllah Terima kasih. tahsin pukul 2 kita hadir. Kena Kedua. bagi nama. Macam mana Kak Fahana? Waalaikumsalam yang bagi salam. Okay. Pukul 2 nanti kan ada tahsin dengan Ustazah Helen. Ya, InsyaAllah. ya saya. So, bila kita hadir tu kena beri nama ke atau Ustazah tahu sendiri? Nampak sendiri? Tak. Yang itu yang itu dia apa yang sebelum kita ni. Maknanya dia ada grup kan. Kita kan grup 2. Dia ada grup lain. Kita boleh masuk untuk mendengar lah. Biasanya biasanya ibu tak bagi dalam tak bagi dalam grup JNI lah kan. Sebab dia benda tu kan Khas. JNI punya khas lah. Kalau asalnya kalau dalam grup kita tu mungkin ada kot. Kadang-kadang tu ibu masukkan. Tengoklah kalau ada link masuklah untuk kita tengok kan, kita dengar. Faham. Alright. Terima kasih. Sama-sama dah hafal surah Al-Mulk. Sampai ayat 12 je lah. Ayat 13. 5 baris kan saya kata. Hari tu Mira keluar awal lah. Rugi betul tak dapat piala. Alah. Tak dapat Habis lah pilihan. kalau Mira ada. Semuanya Mira yang borong. Tak juga. Kak Azrina lagi cakap tu. Mira tajwid. Sangat dia. Kita boleh lah tajwid tu kena macam tu je. Nak hafal semua, ingat semua. Taklah juga. Janji yang penting kita tahu bacaan tajwid tu panjang pendek. Itulah. Tapi Tapi Amira kalau tak kita ada orang. Tapi kalau kita tahu semua hafal tajwid tu kira satu bonus lah. Masya Allah. Betul. Dengan saya Helen Ustazah ke? Macam mana?
Ustazah Helm kedua tu dia hafazan ke? Biasanya kelas hafazan tu dia tengoklah, dia tengok hari. Yang ini sebabnya macam kami hari Khamis. Dia ada grup lain, ada hari dia lah. Orang-orang yang tertentu lah yang masuk. Khas Tapi lah untuk orang dia. JNI punya biasanya kita akan ada kelas tasin dengan Ustaz Ilin petang dan malam Ustaz Abdullah Umar. Dua tu je lah biasanya untuk grup JNI. Oh, maknanya Ustazah Helm Zahir. lain lah. Zazah Helen ni lain. Dia ada grup khas dia lah. Sebabnya kalau ramai sangat cukup masa. Lagipun ada khas untuk macam hafazan. Sekarang ni bergerak hafazan lah Al-Muq yang mana Ustazah dah tapis-tapis hari tu. Tak pilih-pilih, ada ujian kan. Lepas tu Ustazah pilih Dia kena 15 bayaran orang. lain. Tak ada kena bayaran pun. Oh. Itu JNI lah yang uruskan. Okey. Nak tanya je. Ya, Okay, insyaAllah. terima kasih. Nanti ada buka lagi nanti. Kalau ada dalam grup JNI bagi tahu. Okey, siapa yang nak masuk untuk hafazan, kelas hafazan. InsyaAllah nanti cubalah tengok. Kadang-kadang orang terlepas kan. So, kena selalu tengoklah grup JNI insyaAllah. Nak bertasin petang ni boleh lah. Cubalah kan baca dengan Ustaz Ilin. Pukul 5 suku. Lain itulah masa ingat mak bonda ingat bagi peluang pada banyak yang lain-lain yang belum bersama ustaz kan mesti orang nak kesian pula. Ya, tak apa. Kalau orang tak ada boleh je masuk. Kalau orang tak ada dia masuk. Kita bertasin tu untuk kita memperbaiki lagi kita punya bacaan kita kan. Betul. Kadang-kadang ayat yang ini tak okey, ayat yang ini tak okey, ya. Ada saja kita buat salah kan. Sebabnya bukan semua betul. Ada yang Betul. kita terlepas pandang. Kita tak pernah rasa cukup lah. Tak adanya sempurna. Mesti ada banyak kekurangan. Mesti nak kena tasin juga selalu. Betul. Itulah. Memanglah kalau orang ikut. ya, Bonda Rafiah selalu baca kan. Istiqomah. Tak apa, kita teruskan je. Sebab kita nak belajar. Live punya kelas tajuk pun ikuti dengan Ustazah Sophia adik Bonda Rafiah ni sendiri setiap hari Selasa dan hari Jumaat. Tu kita pagi tu lah kadang-kadang ganggu dengan kita punya kuliah subuh sebab dia start pukul 7 sampai pukul 9. Faham? Kadang-kadang tak tinggal je lah kan. Okey lah dah. Kita nak tajwid dari sana kita kena mendalami lagi hukum tajwid tu. Betul. Dia ajak daripada kena hafal, kena ingat jugalah dia punya hukum tu. Tapi ada juga ustaz kata kalau kita tahu baca ikut hukum tajwid tu, kita tak hafal nama tajwid tu pun tak apa. Kalau kita hafal itu kira bonus lah. Kelebihan lah. Tapi saya sendiri pun susah nak ingat. Betul. Bolehlah baca dengan bertajwid. Cuma kita nak tahu ini hukum apa kan. Itu yang kita kadang-kadang tu tak ingat. Kadang kita kenal. Baca kenal tapi kita tak tahu nak sebut nama-nama satu-satu. Ya, betul. Apa yang penting, yang sangat-sangat penting bacaan bertajwid yang betul lah. Kalau kita dapat menghafal tu lagi bagus. Okeylah Amira. Terima kasih Anda Amira. Sama-sama. Kita jumpa lagi kuliah akan datang insya-Allah. Lagi satu nak tanya, Kak Azrina kan kata dia nak buat kumpulan hafal bersama. Ya betul. Hari tu sebab dia kan nanti dia nak pergi ke umrah 12 bulan. Mungkin pack sikit ikut jadual dia. Tengoklah dia nak pergi KL ada kata dekat minggu ni tak tahu lagi sebab dia lama kuliah. Nanti try tanya dia macam mana kan. Kalau dia rasanya kalau dia nak buat sebelum pergi umrah ni mungkin pack kot. Tak pastilah tengoklah jadual dia. Tapi memang dia cakap kita boleh juga combine kan. Kita grup ramai. Okey Mira, Bonda keluar dulu. Silakan Bonda Muda.
Bonda modal. Tutup record. Tutup Tutup record. Astagfirullah. Lupa. Sebab ingat